现在的时间交给传道。Kita serahkan masa kepada Pendeta James Yap. 喂，哈利路亚。向诸位的在线上所有的青年弟兄姊妹，同工大家晚上平安。Salam sejahtera dan juga selamat malam kepada saudara-saudari, teman-teman sekerja dan juga para belia dalam kalian. 好，那今晚上我们感谢主，继续的能够一起来学习这个基督教伦理学。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam ini kita dapat sekali lagi meneruskan pembelajaran kita di dalam etika Kristen. 好，那我有把今晚的讲义把它放在荧幕上，大家可以点着来去看这个讲义。 Saya telah naikkan yaitu nas khotbah saya di screen ini, jadi kamu bolehlah merujuk kepada screen ini. 好，等一下啊，大家稍微等一下哈，好像有一点故障。 Sila tunggu sebentar. Halo. 好，大家有没有看到这个放上去的荧幕的资料？ Adakah kalian melihat maklumat yang saya naikkan dalam screen? Dapat nampak kan? Nampak. OK 啊，我们今晚要谈到的基督教伦理学还是在这个10诫中的第6诫。 Pada malam ini kita masih lagi mengkaji tentang etika Kristen di mana kita belajar tentang hukum ke-6. 那今晚的这个是生命伦理因为第6诫是关乎我们的生命。 Pada malam ini kita akan belajar tentang etika nyawa karena dalam hukum ke-6 adalah mengenai nyawa. 不可杀人。 Jangan membunuh. 好，那所以在这个的伦理学的第6诫里面我们另外还有个要谈的课题就是堕胎。 Oleh itu topik di dalam etika Kristen, etika nyawa ini adalah satu lagi kita belajar tentang pengguguran. 所以基督徒可以就是说如果堕胎会不会导致我们违背这个第6诫呢？ Oleh itu adakah sekiranya kita menggugurkan kandungan kita melanggar hukum ke-6? 这是我们今晚要特别谈的这个课题。 Inilah satu tajuk yang ingin kita khasnya bincangkan pada malam ini. 所谓的堕胎就是我们所谓的人工人工流产就是借着人的方式把那个妈妈的胎儿把它杀掉，或者是把它就是说给它结束生命。 Menggugurkan kandungan di sini ditujukan kepada cara manusia untuk menggugurkan nyawa kandungan di dalam ibu itu dan menamatkan nyawanya. 那因为这个是关乎在胎里面的那个小生命。 Karena ini adalah berkaitan dengan nyawa kecil di dalam kandungan itu. 因为在胎里面的那个生命也是人来的。 Karena nyawa yang kecil di dalam kandungan itu juga dikira sebagai manusia. 那当然这些有关乎这个堕胎的问题会考虑有几个方面。 Oleh itu persoalan ataupun masalah tentang pengguguran ini kita akan kaji daripada beberapa aspek. 那原则上来说是
基督徒是不可以堕胎的。 Secara konsepnya, umat Kristen itu Prinsip. tidak boleh menggugurkan. Prinsipnya. Maaf, yaitu secara prinsipnya, umat Kristen itu tidak bolehlah menggugurkan kandungan. 因为这是违背第6诫的嘛。 Karena ini adalah yang membelakangi hukum ke-6. 但是因为现在我们的社会里面有很多的因素，或许也有可能我们会采取堕胎的这些动作。 Tetapi karena ada banyak elemen di dalam masyarakat ini yang mempengaruhi sehingga kita yaitu membenarkan cara ataupun kaedah pengguguran kandungan ini. 那是要考虑的几方面的啊。 Itulah beberapa segi yang harus kita ambil kira. 好，那如果是这样的话，这个问题就要牵涉到我们先要做理解这个胚胎是否已经是进入的生命的这个问题。 Oleh itu haruslah kita melihat dari sama ada kandungan itu telah terbentuk nyawanya ataupun tidak. 那是什么时候我们才说胎儿里面已经是一个人的生命？ Oleh itu bila masakah kita telah menganggap kandungan di dalam ibu itu adalah seorang yang bernyawa? 因为有人说了孩子还没有生出来，还没有诞生出来之前，他在胎儿里，在腹中的那个生命不算。 Karena ada orang yang berkata, selagi anak itu belum dilahirkan, maka nyawa kandungan ataupun nyawa yang berada dalam rahim itu belum lagi dikira sebagai nyawa. 那如果是这样，有这样的一个疑问那我们要从圣经里面，从基督教伦理学来去回答这个问题。 Sekiranya ada persoalan sedemikian, maka haruslah kita merujuk Alkitab untuk membincangkan tentang persoalan ini. 那圣经有一句话可以告诉我们一个小生命的形成的一个过程。 Di dalam Alkitab adanya suatu peristiwa dicatatkan di mana nyawa itu adalah proses nyawa itu dibentuk. 好，我们来看何西阿书9章。 Kita lihat Hosea pasal 9. 何西阿书9章11节。 Hosea pasal 9 ayat 11. 11节。 Ayat 11. 至于以法莲人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。 Ayat 11, kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil, dan yang mengandung. 好，那这句话是神对这些以色列人说的。 Ini adalah perkataan yang diucapkan Tuhan kepada bangsa Israel. 因为他们专去拜这些外邦或者是假神了。 Karena mereka pergi menyembah kepada Allah asing ataupun Allah-Allah palsu. 那惹起神的发怒。 Dan telah membangkitkan murka Tuhan. 那神就要刑罚以色列人。 Maka Tuhan ingin menghukum bangsa Israel. 因为如果我们看以色列人当时他们在拜的一个神叫做那个神叫做巴利巴奥。 Sekiranya kita melihat pada ketika itu orang Israel sedang menyembah kepada berhala yang bernama Baal. 所以这个巴奥这个巴利其实是什么神呢？生殖之神，会让你生产的神。 Oleh itu Baal ini adalah satu Allah yang membenarkan kamu mengandung ataupun melahirkan keturunan. 所以神就从这个11节就给他们一个刑罚，如果你们拜那个巴利就是生殖之神那我要给你们看，我就不让你们生产，不能够怀胎，也不能够成孕。
Oleh itu dalam ayat 11 Tuhan berkata, sekiranya kamu pergi menyembah kepada Baal, maka Tuhan akan membuatkan kamu tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. 好，从此我们就从这一节呢，可以看到小生命的形成。 Oleh itu kita boleh melihat dari sini nyawa kecil telah terbentuk. 如果我们从后面来看的话，这样的一个讯息的时候，原来是怎么样呢？是不承孕、不怀胎、不生产。 Sekiranya kita mengandung, hamil dan melahirkan. 所以承孕、怀胎、生产，就是在妈妈的腹里母腹里的一种小生命的形成。 Oleh itu mengandung, hamil dan melahirkan itulah proses nyawa terbentuk di dalam rahim ibu. 那表示说，原来生命早就在母腹里面已经被神看成是一个生命来的。 Oleh itu nyawa itu Tuhan melihatnya telah terbentuk dari rahim ibu. 所以是腹中的孩子了。 Itulah yang dikatakan anak ataupun nyawa yang berada dalam rahim ibu. 它是在慢慢的、逐渐的，经过了9个月甚至到10个月就胚胎，然后最后的生出一个小孩，就是一个人了。 Karena dia mengalami proses selama 9 hingga 10 bulan di dalam rahim ibu dan dilahirkan sebagai seorang anak ataupun bayi kecil. 所以既然是这样看的话， memandangkan sedemikian, 原来生命的开始按照医学来说， itu secara sainsnya nyawa itu terbentuk 就是男生的这个精子和女生的这个卵子的结合， yaitu persenyawaan di antara ovum perempuan dan juga sperma lelaki. 所以只要这个卵子受精了，就是有这个精子接触了，那就是这个生命的受孕的开始，成孕的开始。 Oleh itu apabila sperma itu disenyawakan dengan ovum itu, maka itulah permulaan nyawa. 所以生命就是从这个点。 Oleh itu kehidupan ataupun nyawa itu bermula dari titik ini. 然后这个已经受精的卵子就会着床在子宫里面就胚胎了。 Maka ovum yang telah disenyawakan itu akan melekat kepada rahim ibu. 所以就是那个何西阿所说的那个怀胎，就是那个哈密尔它就那个肚子慢慢会大，就是开始看到一个孕妇的那个胎儿的长大。 Dan inilah yang dikatakan di dalam Yosua yang hamil dan kandungan itu perlahan-lahan membesar. 好，那最后呢，足够了9个月，那就把这个生命诞生，就是把它生产出来。 Dan setelah cukup 9 bulan, nyawa itu ataupun bayi itu akan dilahirkan. 所以这是一个生命的开始，然后怎么样出生在这个人间。 Oleh itu itulah permulaan nyawa dan bagaimana dia lahir ke dalam dunia ini. 好，那后来就生出一个小孩子了一个小孩子。 Maka akhirnya dia telah melahirkan seorang anak kecil. 然后就结束了他在母腹里面的这个生命过程，然后就诞生在人间，就跟我们一样慢慢的长大。 Dia telah mengakhirkan kehidupannya di dalam rahim ibu dan telah lahir ke dunia dan perlahan-lahan dia seperti kita akan menjadi bertumbuh besar. 所以从这个来看我们再回到圣经，这是神的创造。 Oleh itu sekali lagi kita kembali ke Alkitab, ini adalah penciptaan Allah. 所以很奇妙的，神的创造原来借着父母的美好的婚姻这样的
结合，然后就我们有这个神给我们的这种能力能够生孩子。 Begitu ajaibnya perbuatan Tuhan sehingga melalui keindahan perkawinan ibu bapak kita dan mereka telah menghasilkan satu nyawa yang begitu yang terhasil daripada penyatuan mereka. 也可以看出孩儿在母腹里面的这个过程呢，生命呢，原来是神在创造的。 Dan kita dapat melihat proses kandungan di dalam rahim ibu itu adalah penciptaan Tuhan sendiri. 好，那好比说诗篇139篇， Kita rujuk Mazmur bilangan 139 13节， ayat 13. 139篇13节，我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已复比我。 Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 好，这是再看这个耶利米书的第一章， Kita lihat lagi Yeremia pasal 1. 耶利米书1章5节， Yeremia pasal 1 ayat 5. 这是神告诉耶利米先知的。 Ini adalah perkataan Tuhan terhadap Nabi Yeremia. 你看我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣，我已派你做列国的先知啊。 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. 你看原来耶利米先知还没有在妈妈的腹中，而且还没有出母胎之前呢，神已经拣选差派他了。 Kita lihat di sini sebelum Nabi Yeremia terbentuk dalam rahim ibunya ataupun keluar dari kandungan ibunya, Tuhan telah mengutusnya kepada bangsa-bangsa. 那如果说了耶利米先知的妈妈如果去堕胎的话，那就怎么说呢？就违背了神的这个旨意。 Sekiranya Nabi Nabi Yeremia ini menggugurkan kandungannya, maka dia telah membelakangi kehendak Tuhan. 因为神已经在拣选分别他为圣了， Karena Tuhan telah memilihnya dan menguduskannya, 看中了他 telah berkenan kepadanya. 因为这是神的很奇妙的要给耶利米先知说，神的拣选就很早在他的计划这个意思。 Bermaksud Tuhan telah memilihnya, itulah rancangan Tuhan sejak awal lagi. 所以做妈妈的必须要照顾好在他这个母腹里面的这个胎儿。 Maka sebagai ibu haruslah menjaga kandungan yang di dalam rahim itu sebaik-baiknya. 你在怀胎的是这个孩子都以后就是也就是什么呢？可能是以后就当传道的啦，可能是当医生的啦，可能是做一些世上提供给世上有用的人。 Karena mungkin pada kemudian hari, anak ini akan menjadi seorang pendeta ataupun seorang dokter ataupun seorang yang menyumbangkan sumbangan kepada masyarakat. 那如果你在母腹里面你就把它夺掉的话，那可能你就杀掉了传道，杀掉了医生，杀掉了世上可能做伟大的人。 Dan sekiranya kamu menggugurkan kandungan di dalam rahim itu, maka kamu mungkin telah menggugurkan seorang pendeta ataupun seorang dokter ataupun seorang yang agung pada masa kelak. 那当然了，以后如果长大了变坏人的话Dan sememangnya sekiranya anak itu telah menjadi besar dan menjadi dewasa. 那我拿个比方说，好像这个加勒人犹大嘛， Sebagai contoh, saya ambil Yudas Iskariot. 他长大了耶稣拣选他当使徒的。 Dia telah menjadi dewasa dan Tuhan Yesus memilihnya menjadi rasul-rasul. 但是他卖主Tetapi dia telah mengkhianati Tuhan. 他背叛主Dia telah membelakangi ataupun mengkhianati Tuhan. 用30块银子把耶稣卖掉。
Karena 30 shikal perak dia telah menjualkan Tuhan Yesus. 那主耶稣曾经说，这个人不生在世上还好， Maka Tuhan Yesus berkata, lebih baik sekiranya orang ini tidak dilahirkan. 那当然是因为他做了坏事，这个人不应该生在世上的。 Dan sememangnya karena dia telah melakukan kejahatan, maka orang ini sepatutnya tidak dilahirkan ke dalam dunia. 那也就是说，他当时的这个行为其实就把以前在他胎中的长大了生出来，那就他因为这样的卖主的动作犯罪了，就破坏了他这些后面的这一次人生。 Karena perbuatannya yang mengkhianati Tuhan Yesus, maka dia telah yaitu merosakkan kehidupan dari kandungannya sehinggalah kesudahan hidupnya. 对，在加拉太书1章15节， Dalam Galatia pasal 1 ayat 15, 同样的，这是保罗哈， ini adalah perkataan dari Paulus. 他说：“然而那把我从母腹里分别出来，又施恩造我的神。” Katanya, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. 同样的，保罗也很珍惜神曾经在母腹里面就把它分别出来。 Oleh itu nampaknya Paulus itu begitu menghargai karena Tuhan telah memanggilnya sejak dari kandungan ibunya lagi. 好，我们再看箴言的20章。 Kita lihat lagi Amsal pasal 20. 20章的这个11节哈，20章11节，对不起，20章11节不是12节Amsal pasal 20 ayat 11. 11节啊。孩童的动作是清洁，是正直，都显明他的本性。 Ayat 11, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. 所以我们大家都要非常的看重神的旨意对小生命的创造。 Oleh itu haruslah kita memahami kehendak Tuhan terhadap penciptaan Tuhan dalam nyawa yang kecil. 原来在母腹里面开始承孕，就是这个这个卵子受精以后的那一个开始，已经是一个生命。 Oleh itu nampaknya apabila ovum di dalam rahim itu telah disenyawakan, itulah permulaan nyawa. 所以我们大家要非常的看重这一方面。 Oleh itu haruslah kita memandang berat tentang perkara ini. 那如果是这样的话，比如说胎中的生命是不能够把它毁灭的，是不能把它杀掉的。 Sekiranya demikian, maka nampaknya tidak bolehlah kita menggugurkan nyawa di dalam kandungan itu. 我们唯一的现在就是说许可节育的方法，就是要避免卵子和这精子的接触，就是受精了。 Oleh itu yang paling ringkas kita boleh lakukan adalah kita menghalang persenyawaan di antara ovum dan juga sperma lelaki. 所以这个节育的方法了这是节育的方法。 Itu adalah cara untuk mencegahnya. 节育节育 mencegah kehamilan. Mencegah kehamilan. 所以就是不让卵子受精。 Yaitu tidak membiarkan ovum itu disenyawakan. 那接下来我们就要讨论一下，如果堕胎的话需要考虑哪一些方面？ Seterusnya kita melihat sekiranya ingin menggugurkan kandungan, apakah aspek yang kita perlu lihat? 好，那还没有讨论那个之前，先让大家理解一下堕胎的这个手术是怎么样的。 Oleh itu sebelum kita pergi ke bahagian itu, marilah kita lihat bagaimanakah kaidah menggugurkan kandungan ini. 那你就会了解小生命在母腹里面的那个
给你人工人流那种残忍的动作。 Dan ini kita dapat melihat bagaimanakah kekejaman yang dilakukan terhadap nyawa yang berada di dalam kandungan itu. 那一般上堕胎手术有分为两期啊，两个期， 两期。 Dan secara lazimnya ada 2 peringkat di mana pengguguran itu dilakukan. 那第一个就是14周之前的， Yang pertama yaitu sebelum 14 minggu. 对。第二种呢是在14至到24周的那一段时间的。 Peringkat kedua dilakukan selepas 14 minggu sehingga ke 24 minggu. 或者到更远的了或者呢 Ataupun lebih lama lagi. 这分为2个期，就是14周之前、14周以后的。 Oleh itu dibagikan kepada 2 peringkat sebelum 14 minggu dan juga selepas 14 minggu. 那现在我们来看一下所以它既然有分2期，是因为为什么呢？可以把这个有4种不一样的堕胎的方式。 Kenapa dibagikan kepada 2 peringkat? Karena adanya 4 kaedah menggugurkan kandungan. 好，第一种 Yang pertama 就是用药物流产的，这个就是用药物，用 medical 的用ubat，用 ubat。 yaitu digugurkan dengan menggunakan ubat-ubatan. 那这一方面通常都会妈妈都会给他被选择适合的药物给他吃了，让他借着这个药物让胎中就是会怎么样？会强迫这个生命死亡了。 Kaidah ini menggunakan cara memberikan obat-obatan yang telah dideskripsikan kepada ibu, ibu itu makan dan mengakhiri nyawa di dalam kandungan itu. 那这个动作这种第一种的药物流产都是在这个妊娠的这个时候，就是她怀孕的这期间的早期了，就早期的时候。 Oleh itu, kaidah ini yaitu pengguguran melalui obat-obatan dilakukan ataupun diambil semasa kehamilan awal ibu itu. 这个时候，这个胎儿大概是有心脏的它可以看到它有头小小的手指，会看得到的。 Pada peringkat ini, bayi itu ataupun janin itu telah memiliki jantung, ada kepala dan juga jari-jari yang kecil. 那这个方式是说，你妈妈服了那个做母亲的服了药以后，它的这个作用是让那个子宫剧烈的收缩就导致了那个小生命缺氧或者是缺乏这个供应的养料，它就死掉。 Kaidah ini membuatkan yaitu darah di dalam rahim ibu itu gugur ataupun jatuh dan bayi itu janin itu tidak lagi mendapat nutrisi daripada ibu. 它就死掉， Maka dia pun meninggal dunia. 然后它就流产，就排出来了。 Maka dia telah menggugurkan kandungan itu dan dikeluarkan daripada rahimnya. 那一般上你会看见，你可以看到那个小婴孩还是可能是几个 大了但是可以看到他的头啦，可能有像有手指这样，可能会在手掌上那么大。 Oleh itu setelah anak itu dikeluarkan daripada rahim, kita boleh melihat yaitu sebesar tapak tangan adanya kepala anak itu ataupun jari jemari yang kecil. 所以给大家这图片看，其实是画到的，不是。 如果真的给你看，你可能会，你看的会很恐惧。 Dan ini adalah sekadar ilustrasi saja. Sekiranya kamu melihat yaitu gambar sebenar, mungkin kamu akan berasa takut. 好，第二种呢是用子宫吸引术。 Seterusnya adalah pengguguran secara suction aspiration ataupun penyedutan.
对对对，好，就是用来吸的哈，用来吸的。 yaitu secara penyedutan. 好，第一个图哦，大家有看到一个图，就是说有一个工具哦，会让这个女生的这个生殖器官的那个通知她的那一个子宫，放进去，把它扩大。 Dan dalam gambar pertama kamu boleh melihat adanya satu alat yang akan dimasukkan ke dalam sistem reproduksi wanita yang akan melebarkan rahim di dalam kandungan ibu itu. 好，那接下来呢，就借着这个管道呢，会用来吸一种仪器了，放进去很强大的仪器，吸收力把那一个子宫里面的那个胎儿那个就说一吸，所以就让它这个胎儿在子宫里面就立时叫什么压缩粉碎。 Dan ada satu alat yang akan dimasukkan yaitu alat penyedut yang berkuasa tinggi yang akan menyedut janin di dalam kandungan ataupun rahim itu dan memecahkan janin di dalam kandungan itu. 所以这个动作就让里面的胎儿突然间好像遇见了什么压缩力，突然间它就被撕裂这样所以变成什么呢？脚是脚啦，腿是腿变成小碎片，好像被炸掉这样。 Oleh itu apabila janin itu telah disedut, dia seperti menerima tekanan yang sangat besar, maka dia seperti diletupkan, maka ada cebisan-cebisan kecil di dalam janin itu. 所以以后还有剩下的呢，就用一些仪器把里面还有残留下的一些小尸体的东西，把它慢慢刮出来。 Dan seterusnya ada satu alat itu akan dimasukkan untuk mengambil cebisan-cebisan tubuh yang masih tertinggal di dalam rahim ibu. 所以这个小生命在里面已经是被粉碎了，已经粉碎了。 Oleh itu nyawa yang kecil ini telah diletupkan ataupun diremukkan di dalam rahim ibu. 这一般上这个动作会在12周或者是3周以后因为差不多已经它长大了。 Selalunya kaidah ini digunakan selepas 12 minggu ataupun 13 minggu usia kandungan itu sebab dia telah membesar. 那基本上已经是看到一个胎儿，已经是成型的一个胎儿。 Dan kita telah dapat melihat janin yang telah terbentuk tubuh dan fisikalnya. 就是说你会看到头那个很成型的脚、手指这样。 Kita boleh melihat kepala, tangan, dan juga kaki yang sangat jelas. 就这样死掉了Dan begitulah dia mati. 那第3种呢就是扩宫排空流产。 Seterusnya adalah pengguguran secara vacuum. 这个也是跟刚才的那差不多样，但是有一点点不一样的地方了。 Kaidah ini serupa seperti kaidah yang kedua, tetapi ada sedikit kelainannya. 那这一般上这个手术会比刚才的比13周的更就是说超过那个，因为这个胎儿已经很长大，甚至可能已经是骨头都已经出来了，有骨头了。 Dan kaidah ini digunakan selepas 14 minggu, yaitu kandungan itu telah besar dan sudah mungkin terbentuk tulang-tulangnya. 而且大概有20厘米这样，20厘米。 Dan mungkin ada sepanjang kandungan itu ataupun janin itu telah berukuran sebanyak 20 cm. 当然这个你不能够用刚才的第2个方式了。 Dan sememangnya untuk kandungan yang demikian tidak boleh digunakan kaidah yang kedua tadi. 必须用这个第3种的方式。 Dan haruslah menggunakan kaidah yang ketiga. 那第3种的方式就是扩宫排空流产是怎么做的呢？ Oleh itu bagaimanakah pengguguran secara vacuum ini dilakukan? 那第一个就是
首先这个手术医生会先用一个导管把这个胎儿里面的这个羊水就是抽出来，把它抽出来。Yang pertama, dokter akan menggunakan penyedot untuk mengeluarkan air kandungan di dalam janin itu. 然后呢，接下来就是的动作就是用像钳子这样的一个仪器深入这个子宫里面先把这个胎儿把它剪掉，就截肢剪到头手脚这样把它剪掉。Dan seterusnya akan dimasukkan alat seperti gunting untuk memotong bahagian-bahagian tubuh janin itu seperti kaki, tangan, dan kepala. 然后剪了以后就把那些剪枝那个它的这个肢体就把它拿出来，Dan setelah digunting, maka bahagian-bahagian tubuh itu akan dikeluarkan. 好，然后呢，拿出来以后医生就要确诊就确认每一个身体的部分都已经拿出来了。Dan setelah dikeluarkan, maka dokter akan mengenal pasti sama ada semua bahagian tubuh bayi itu telah dikeluarkan sepenuhnya. 必须要清理子宫里面的，不可有任何的遗物。 Karena di bahagian rahim itu perlu dibersihkan secepat mungkin dan tidak boleh ditinggalkan suatu apapun. 这个第三种的方式，出来的孩子更加看得出是人。 Dan untuk kaidah yang ketiga ini, anak ataupun bayi yang dikeluarkan itu kita dapat lihat itu benar-benar adalah seorang anak kecil. 但是出来的这个婴孩已经不成形，因为已经被分尸了，被剪掉了。 Tetapi bentuk anak itu tidak dapat lagi dikenal pasti karena telah dicerai-beraikan ataupun dipotong-potong. 所以这是堕胎的第三个方法。 Inilah kaidah ketiga untuk pengguguran kandungan. 还有一个第四种的， Ada lagi kaidah yang keempat. 那第四种的就是引产Yaitu secara melahirkan. 人就是用人工的方式就是一般上会注射一些药物啦，让这孩子快速的死了，然后就从腹中生产出来。 Yaitu menggunakan kaidah suntikan untuk memberi rangsangan kepada anak itu supaya dia mati, maka dia dilahirkan dari dalam kandungan ibu. 这个方式应该都会采用在超过25周以后的。 Kaidah ini adalah digunakan untuk mereka yang telah mengandung lebih daripada 25 minggu. 这个让胎儿被注射的药物死了，然后就可能过几天了，这个做妈妈就把它流产就生出来。 Dan ibu itu telah disuntik dan beberapa hari kemudian ibu itu akan melahirkan anak yang telah mati. 好了，这刚才都是4种一般上在堕胎都是一种方式让孩子人工流产。 Dan inilah keempat kaidah di mana anak di dalam kandungan itu digugurkan melalui kaidah manusia. 都对小生命绝对是很可怜的。 Bukankah ini sangat malang bagi nyawa yang kecil itu? 神的创造那么的奇妙既然在腹中的时候就给我们的人为把它杀掉。 Begitu agung dan ajaibnya ciptaan Tuhan, tetapi dengan tangan manusia sendiri mereka telah membunuh nyawa di dalam kandungan itu. 但是我们在这过程当中，我们还是有一些需要考虑的地方。 Tetapi dalam proses ini kita ada beberapa aspek lagi yang harus kita pertimbangkan. 就是说，我们如果什么情况下会常常
要介入这个堕胎呢？ Dalam keadaan ataupun situasi apakah kita ingin ataupun mau menggugurkan kandungan ini? 第一种就是母亲生命受威胁的时候。 Yang pertama, ketika nyawa ibu kandung itu terancam. 第二是被强奸怀孕的。 Yang kedua, hamil disebabkan dirogol. 第三种呢是家庭的经济困难的状态。 Yang ketiga, situasi kegawatan ekonomi dalam keluarga. 这个三个都会常常在这个堕胎的这个过程里面，我们需要再次来去看看的。 Oleh itu, dalam ketiga-tiga aspek ini kita akan melihat lagi semula pengguguran kandungan. 是不是都可以呢？ Adakah ini diperbolehkan? 好，那我们先看，如果母亲的生命受威胁的时候，可以堕胎吗？ Yang pertama kita lihat terlebih dahulu yaitu ketika nyawa ibu kandung itu terancam, adakah kita boleh menggugurkan kandungan? 一般上做妈妈在怀孕的时候，怀胎必须跟妈妈的健康，甚至会威胁到妈妈的生命。 Kadangkala apabila mengandung itu adanya disebabkan faktor kesehatan ibu dan juga faktor di mana nyawa ibu itu terancam. 就是说，如果在这个胎儿的长大的过程有一些出现的一些不寻常的问题，会导致母亲的生命的被威胁的话。 Apabila ada sesuatu yang tidak normal terjadi ke dalam proses kandungan itu dan telah membahayakan ataupun menyebabkan kesehatan ibu itu terjejas. 这个时候受威胁的生命不单单是健康的因素，或许可能是一个灾祸也会导致的。 Dan kadangkala itu bukan karena masalah kesehatan, tetapi adalah masalah bencana yang dihadapi. 这个有时候会让这个里面的胎儿呢，会影响妈妈的生命。 Oleh itu, kadangkala dalam kandungan ibu itu akan menjejaskan dan mengancam nyawa ibu. 那这个时候医生就说，这个胎儿必须要拿掉，为了保全做妈妈的生命。 Dan pada ketika itu dokter akan berkata kandungan itu perlulah digugurkan karena ia akan menjejaskan ataupun mengancam nyawa si ibu. 好，那这个过程里面我们从基督教伦理学必须也有圣经的教导。 Dalam proses ini, dalam etika Kristen, kita haruslah menggunakan pengajaran di dalam Alkitab. 那当然，在这个母亲生命受威胁的时候必须要有专科或者是这个当时的这个来去治疗的这个医生给很清楚的只是说，真的这个小胎儿是会威胁妈妈的生命，有这样的一个证明。 Dan dalam situasi ini perlulah ada seorang dokter yang pakar yang harus mengesahkan bahwa kandungan itu benar-benar mengancam nyawa si ibu. 那当然不止一个医生，我们可以问多一两个来去做证实的。 Dan sememangnya tidak menggunakan ataupun meminta satu dokter sahaja, tetapi kita boleh meminta pengesahan daripada beberapa orang dokter. 为了要证明说腹中的小朋友那个小生命会让妈妈的生命受威胁。 Untuk mengesahkan bahwa nyawa kecil yang berada dalam kandungan ibu itu akan mengancam nyawa si ibu. 那这样的话，我们只能根据圣经的这个出埃及记的21章。 Sekiranya demikian, kita haruslah yaitu merujuk kepada Keluaran pasal 21. 22、23节。 Ayat 22 dan ayat 23. 我们可以从这圣句里面可以知道，这个时候的妈妈跟
腹中的小生命的哪一个生命最重要呢？我们可以发现妈妈的生命更重要。 Dari ayat-ayat ini kita dapat tahu sama ada nyawa si ibu ataupun nyawa di dalam kandungan itu lebih penting dan sememangnya nyawa ibu itu lebih penting. 我们来看21章22节。 Kita lihat Keluaran pasal 21 ayat 22. 人若彼此争斗，伤害有孕的妇人，甚至堕胎，随后却无别害，那伤害她的，总要按妇人的丈夫所要的，照审判官所断的受罚。 Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka bertumbuk perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. 23 Ayat 23. 若有别害，就要以命偿命。 Tetapi sekiranya perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. 所以你看这两则圣句，可以让我们知道，圣经给我们这个时候知道，母亲的生命会从还没有出世来的那个胎儿更加的贵重了。 Oleh itu dari ayat ini kita dapat melihat yaitu nyawa si ibu itu lebih berharga dan bernilai daripada nyawa kandungan yang belum dilahirkan itu. 这是第一种哦。第二种就是被强奸怀孕的。 Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah hamil disebabkan dirogol. 那如果被强奸了，怀孕了，那可以去堕胎吗？ Sekiranya telah diperkosa dan menjadi hamil, bolehkah kita menggugurkan kandungan? 这一个我们一定可能会抓住说，孩子的生命也是一个生命，怎么可以把它杀掉？ Dalam situasi ini kita pasti akan beranggapan nyawa di dalam kandungan itu masih lagi nyawa, bagaimana kita boleh menggugurkannya? 所以这种这样的原则就是说，你必须要照顾这个胎中的孩子，把他生下来，然后抚养他长大。 Dan kita akan beranggapan bahwa kita haruslah melahirkan kandungan ataupun bayi itu dan menjaganya sehingga ia menjadi dewasa. 因为那也是一个生命。 Karena ia adalah satu nyawa. 但是我们有没有考虑过举方他这个被强奸受害的这个女生呢？ Tetapi pernahkah kita berfikir tentang yaitu mangsa ataupun gadis yang telah dirogol ini? 我们有没有考虑她的情绪？ Pernahkah kita mengambil kira tentang emosinya? 这个时候我们在伦理学里面就会面对在两难之间。 Oleh itu dalam segi ini, dalam etika Kristen kita akan berhadapan dengan dilema. 所以我们只能够两样都错了，只是在两样的错里面选择一个最仁慈的一个方法。 Karena kedua-duanya itu adalah salah, tetapi dari antara dua itu kita harus memilih satu cara yang berperi kemanusiaan. Kaidah yang lebih ramah, 比较仁慈的方法。 Maaf, yaitu kaidah yang lebih ramah, kaidah yang lebih ramah. 如果你要让这个女生被强奸怀孕了，要她照顾孩子9个月，然后就要把她生下来，要把她抚养长大。 Sekiranya kamu mau mangsa itu mengandung 9 bulan dan melahirkan anak itu dan menjaganya sehingga dewasa. 这个孩子又是个强奸犯的孩子。 Dan anak itu merupakan hasil daripada diperkosa. 这个孩子生下来的时候，1年、第2年、3年，越来越长大，越来越像那个强奸犯的脸。 Dan anak ini setahun demi setahun dia semakin mirip kepada orang yang merogol itu. 那这个妈妈怎么样在度过她的那个生活呢？ Jadi yang menjadi ibu itu bagaimanakah dia menjalani kehidupannya?
不单单只在9个月怀孕，后来小孩子的长大，他长大的过程，他还是要怎么样忍受那种情绪上的那种煎熬。Bukan saja perlu mengandung 9 bulan, dan setelah melahirkan pula dia perlu menahan emosinya melihat anak itu membesar. 还要可能可以让别人不一样的眼光来看待。 Dan perlu lagi akan dipandang serong pula oleh orang-orang di sekelilingnya. 他要在一生当中抚养一个他不欢迎，而且也被人轻看的一种眼光这样来去生活。 Dan sepanjang hidupnya dia perlu menjaga satu anak yang tidak disukai ataupun tidak dijemputnya, tidak dimintanya, dan perlu lagi menahan pandangan serong daripada orang lain. 还有过来在婚姻来说，应该是神圣的，就是借着一个完美的婚姻就是心爱的丈夫，还有自己所爱的妻子这样的一个联合，而以后结晶以后有自己的一个自己怀孕生孩子是属自己的，这是神圣的。 Dan dari segi kesucian perkawinan, lelaki dan perempuan itu menjadi suami istri dan bersatu di dalam perkawinan dan melahirkan kandungan ataupun keturunan sendiri. 那这是个快乐的。 Ini adalah satu perkara yang menggembirakan. 我们可以看到这是神在婚姻里面的祝福。 Ini kita dapat melihat ini adalah berkat Tuhan dalam perkawinan kita. 但是这个问题的被强奸怀孕的是罪恶里面的行为形成的。 Tetapi sekiranya dia telah dirogol dan menjadi hamil, ini adalah yang dilakukan di dalam dosa. 所以基于这样的一个考量妈妈的以后的生命的继续下去总比这个还没有生出来在怀中被强奸怀孕的这个小生命不是更加的贵重吗？ Oleh itu, bukankah nyawa si ibu yang akan meneruskan kehidupan yang akan datang itu lebih berharga daripada nyawa anak yang terhasil daripada perkosaan itu sekarang? 所以在这个两难之间，我们宁可选择人工流产，把这个被强奸以后怀孕的这个小生命把它夺掉。 Oleh itu dalam segi ini kita bolehlah menggunakan kaidah pengguguran kandungan, yaitu menggugurkan kandungan yang dihasilkan daripada perkosaan itu. 那当然，这个是真的是被强奸怀孕的。 Dan ini sememangnya diguna pakai di dalam situasi apabila seorang gadis itu telah dirogol. 那另外还有一个考量的就是家庭经济困难的问题。 Dan yang seterusnya, satu lagi situasi adalah situasi di mana ada kegawatan ekonomi yang berlaku dalam keluarga. 因为有人说现在经济不好，突然间突然间没有想到就这样怀孕了。 Dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil dan tiba-tiba di dalam keluarga itu ada istri itu telah menjadi mengandung. 那怀孕了就要考虑到怎么样以后生活的负担了。 Maka setelah mengandung, mereka mengambil kira beban kehidupan yang akan datang. 所以有一些家庭的困境、经济上的问题的时候，就会说：“哎呀，为什么又怀孕了？”就考虑说，是不是把这个胎儿把它夺掉。 Dan dalam situasi kegawatan ekonomi itu, mereka akan mempertimbangkan sama ada untuk menggugurkan kandungan atau tidak. 按照伦理学去看家庭经济的困难的状态不能够拿来做堕胎的理由。 Secara etika, dalam keetika Kristen, kegawatan ekonomi keluarga itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menggugurkan kandungan itu. 因为我们要知道生命的价值，还有这个钱财是怎么来去平衡的。
Karena kita perlu tahu menyeimbangkan yaitu nilai hidup dan juga yaitu nilai kekayaan ataupun keuangan dalam dunia ini. 因为我们的生命都比这个世上所有的财宝更宝贵。 Yang pertama karena nilai hidup kita itu adalah lebih berharga daripada segala kekayaan dalam dunia ini. 我们看马太福音16章， Kita lihat Injil Matius pasal 16. 马太福音16章26节， Injil Matius pasal 16 ayat 26. 人若赚了全世界，赔上了自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？ Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 所以生命远比世上所有的财物任何的东西的引燃更宝贵。 Oleh itu, nyawa ataupun hidup itu lebih bernilai daripada seluruh kekayaan di dalam dunia. 第二， Yang kedua, 诗篇127篇， Mazmur bilangan 127. 我们看第3节， Kita lihat ayat 3. 儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。 Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. 既然是神给的，那它是一个产业，我们就好好的照料。 Karena itu adalah yang diberikan oleh Tuhan, maka ia adalah pusaka daripada Tuhan, maka haruslah kita menjaganya sebaik-baiknya. 所以我们再看路加18章， Kita lihat lagi Injil Lukas pasal 18. 路加福音看18章， Injil Lukas pasal 18. 好，18章我们来看这个15节开始的哈。 Injil Lukas kita lihat pasal 18, kita mulai lihat dari ayat 15. 好，我们从这一段，对不起啊，那个是18章的15节一直开始了啊。 Kita lihat bermula dari pasal 18 ayat 15. 我们可以看到主耶稣都会祝福这些小朋友。 Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus memberkati anak-anak kecil. 当然，这些小朋友是已经生出来的，就是主耶稣都很爱他们。 Dan sememangnya anak-anak ini ada yang dilahirkan, maka Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. 主耶稣都会祝福小朋友。 Kita lihat Tuhan Yesus pun tahu untuk memberkati anak-anak kecil. 那如果我们会轻看这些小朋友的话， Sekiranya kita memandang ringan terhadap anak-anak kecil ini, 那当然了，神也会轻看他。 maka Tuhan akan memandang ringan kepada orang-orang yang demikian juga. 甚至主耶稣才说哈，这些小朋友呢，竟然是承受神国的人。 Dalam ayat-ayat ini juga mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang empunya kerajaan Tuhan. 所以我们要看重小朋友的生命。 Haruslah kita memandang berat terhadap nyawa anak-anak kecil. 所以主内的弟兄姊妹啊，家庭再穷困境我们不能够采取把孩子拿掉堕胎的方式。 Oleh itu, saudara-saudari seiman, janganlah kita menggugurkan kandungan karena kegawatan ekonomi dalam keluarga kita. 可能还有其他的方式，孩子长大，我们可能神的祝福，另外有特别的收获或者还有同龄弟兄姊妹的帮助。
Kerana setelah anak itu dilahirkan, mungkin ada berkat Tuhan itu yang akan melimpah, adanya bantuan daripada saudara-saudari seiman dan juga ada yaitu sumber keuangan yang lebih. 那要不是的话，这个小孩子生出来以后，可以多托其他的自己的家人啦、或者一些弟兄姊妹帮忙抚养也可以这样的要求的帮助。 Ataupun kita boleh meminta bantuan daripada saudara-saudari ataupun saudara mara untuk menyara kehidupan anak ini. 好了，这是家庭经济困难的时候的这种状态。 Inilah situasi di mana terjadinya kegawatan ekonomi dalam keluarga. 这是堕胎的一些伦理学了哈。 Ini adalah etika nyawa ataupun etika dalam pengguguran. 好了，那另外还有曾经跟大家来去讨论过的Dan seterusnya yang pernah kita bincangkan sebelum ini. 我们有分了这个三道题目嘛Kita telah membahagikan 3 persoalan ini. 我相信在小区的这些青年会已经有做谈论了。 Dan saya percaya bahawa gereja-gereja subzone telah mengadakan perbincangan tentang persoalan-persoalan ini. 所以在10月份开始10月份我们就要进入这个试管婴儿的这个主题。那请亚庇教会的青年或者还有其他的小教会合并一起的，大家去讨论一下这个试管婴儿。 Oleh itu bermula bulan Oktober kita akan masuk ke topik anak tabung uji, maka diminta gereja KK ataupun gereja-gereja yang lain untuk memberi pembincangan tentang hal ini. 所以在10月份的我们这个伦理学的课就需要亚庇教会有这个讨论小组的代表来去发表，来去呈现下他们对这个试管婴儿跟这个生命伦理的一些关系了。 Oleh itu pada bulan Oktober nanti diminta yaitu wakil daripada gereja KK untuk membentangkan perbincangan mereka tentang anak tabung uji ini. 那11月份呢是槟榔帮教会的青年要呈现要报告有关这个代孕母。 Dan pada bulan November nanti gereja penampang akan membentangkan perbincangan mereka tentang ibu surogasi. 那在12月份加隆帮教会那就要呈现这个避孕的方式或者是家庭计划了。 Pada bulan Desember, gereja Kelombong akan membentangkan tentang kaedah pencegahan penghamilan dan juga perancangan keluarga. 那这3道题目都是跟生命伦理有一些关系，是我们针对生命伦理来去讨论的。 Dan ketiga-tiga topik ini adalah yang berkaitan ataupun di bawah topik etika nyawa. 希望各位的来自3大教会的这个代表的青年还有跟他们联合的小组，大家能够用心去讨论来去做报告。 Oleh itu diharapkan ketiga-tiga gereja ini dapat mewakilkan belia mereka dan juga mengadakan perbincangan tentang ketiga-tiga topik ini. 好了，我今晚的这个生命伦理学到这里。 Baiklah, etika nyawa pada malam ini sampai di sini saja. 我将这个时间交给领会者。 Kita serahkan masa kepada pemimpin kebaktian.